Waktu dia order tu, makanan sampai kepada kami dan dia hilang. Dia tiba-tiba hilang. Dan waktu mereka semua nak tangkap gambar, tiba-tiba saya nampak seorang lelaki yang duduk dekat satu sudut di kedai tadi tu. Assalamualaikum, saya Ahmad. Welcome back to my channel. Terima kasih diucapkan kepada anda yang masih setia bersama dengan saya. InsyaAllah hari ini saya nak sambung kisah daripada buku Sahabat Basikal, buku yang mengisahkan tentang pengembaraan saya bersama dengan isteri mengembara ke 15 buah negara, bermula daripada Malaysia, Thailand, Myanmar, India, Nepal, Pakistan, China, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Afghanistan, Iran, UAE dan Arab Saudi selama 15 bulan, dan kami hanya bermula dengan RM1,900 sahaja. Alhamdulillah, sekarang ni kami dah mulakan pengembaraan berbasikal mengelilingi Malaysia, bermula daripada Selangor. Daripada Sabak Bernam kami bermula dan masuk ke negeri yang kedua, iaitu Perak, dan seterusnya adalah Pulau Pinang. Dan sekarang Alhamdulillah kami berada di Guak Perahu Homestay Nur Wahab di Guak Perahu. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada tuan rumah yang sponsor rumah ni bersama-sama dengan Haji Bahar, sponsor satu malam, dan Haji Wahab sponsor untuk satu malam di Homestay Guak Perahu ni. Terima kasih banyak-banyak. Bagi siapa yang belum subscribe, please subscribe. InsyaAllah tanpa kita lengahkan masa lagi, jom kita sambung cerita. Baik, pada episod yang lepas saya dah habis cerita tentang negara Nepal, dan sekarang ni kami kembali ke India. Dan Alhamdulillah kami diberikan visa selama 30 hari untuk jelajah di India, dan banyak lagi tempat yang kami belum explore lagi, especially Taj Mahal, tempat-tempat yang historical, New Delhi, semua kami belum jejak lagi. Dan kali ini kami nak pergi ke kedutaan Malaysia. Kami target ke arah kedutaan Malaysia, dan kami pun cross border di Ban Basah dengan menaiki basikal lah. So maksudnya daripada Kathmandu kami naik bas sampailah ke border Ban Basah, dan kami cross border menggunakan basikal. Dan Alhamdulillah segalanya dipermudahkan di situ, dan kami teruskanlah kayuhan ke arah New Delhi. Kali ni kami masuk India dalam keadaan kami dah memahami tentang budaya di India, tentang agama di India. So agak mudah sikit kali ni untuk kami berkomunikasi dengan mereka lah. Dan kami masuk dalam keadaan kami dah tahu sedikit bahasa Urdu dan Hindi, Alhamdulillah. Dan hari yang pertama kami berhenti solat di Masjid Khatimah sebelum waktu asar untuk kami solat Zuhur dan solat asar lah. Dan bila sampai kat masjid, macam biasa Adilah ni dia akan duduk dekat luar dan saya akan masuk ke dalam. Dan sebenarnya dekat India ni kami dah buat seolah-olah macam kami ada SOP untuk mencari tempat tidur dekat India ni. Dan SOP dia ada 3 step je. Yang pertama adalah bila kami sampai ke satu-satu masjid, first kali adalah kami akan mencari masjid untuk nak cari tempat tidur, sebab dekat masjid akan ada orang-orang Islam yang sama dengan kita Islam, so lebih mudah mereka ni nak meraihkan kita. So bila sampai kat masjid, Adilah akan duduk kat luar dan saya akan solat. Dan selepas solat, saya akan tanya kepada jemaah dekat mana tempat isteri saya boleh solat. Itu yang step yang pertama. Dan kebanyakannya orang kata tak ada tempat solat untuk perempuan di masjid di India. So masa tu saya akan tanya dekat mana dia boleh solat, dan majoritinya akan ajak pergi ke rumah. Okay, so step yang kedua adalah mereka ni akan bawa kami pergi ke rumah dia untuk Adilah solat. Dan selalunya selepas solat mereka akan offer makanan dan mereka akan offer tempat tinggal di rumah mereka. So itulah SOP, Standard Operation Procedure yang kami gunakan di sepanjang pengembaraan kami. Dan kenapa 90% daripada pengembaraan kami tidur dekat rumah orang, disebabkan budaya mereka yang tidak membenarkan wanita masuk solat di masjid. So dalam keadaan kekurangan ada kelebihan di situ, Alhamdulillah. Dan trik ni kita tak boleh buat setiap hari lah, sebab dia ada pro and cons lah. Dan benda yang best ni bila orang ajak tidur dekat rumah ni, satu, kita tak payah keluar duit untuk tempat tidur kan. Yang kedua adalah kita tak payah keluar duit untuk nak makan. Itu dua perkara lah yang best. Tapi benda yang tak bestnya adalah kami terpaksa bersembang sehingga pukul 2-3 pagi dalam keadaan kami sangat penat, dan menyebabkan kami kadang-kadang seminggu sekali kami akan masuk hotel, tak jumpa dengan siapa-siapa. Masa itulah nak basuh baju, masa itulah nak rehatkan diri, masa itulah nak transfer segala benda, footage ke dalam hard disk dan sebagainya lah. So itulah rutin harian kami. Seminggu mungkin sekali kami akan masuk ke hotel nak menguruskan perkara-perkara yang tak boleh diuruskan jika ada orang lain. Okay, so cerita berbalik-balik ke Masjid Khatimah ni, saya bertanya kepada jemaah adalah waktu tu belum masuk waktu asar lagi, dan mereka kata tunggu waktu asar akan ada seorang lelaki yang boleh cakap bahasa Inggeris, mungkin boleh bantu kami. Dan Alhamdulillah selepas solat asar masa tu ada seorang lelaki tegur saya, dan dia boleh cakap bahasa Inggeris. Nama dia adalah Nasir Khan.
bukan Nasir Bilal Khan, itu dekat Malaysia. Nasir Khan ni dekat India. Dan beliau ajak kami pergi ke rumah dia untuk Adilah solat dekat rumah dia. Pada waktu tu alhamdulillah memang rumah dia sangat besar. Tak adalah sangat besar, tapi besarlah juga berbanding dengan rumah-rumah orang lain kan. Dan dekat tengah-tengah rumah dia tu ada courtyard. Dan masa tu Nasir Khan ni dia tunjukkan satu name card. Rupa-rupanya Nasir Khan ni dia pernah bekerja dekat KLCC. Dan dia lah salah seorang yang bertanggungjawab untuk membina KLCC tu. Oh, bangga. Dan selepas Adilah habis solat masa tu, ibu kepada Nasir Khan ni offer untuk kami tidur dekat rumah mereka lah. Dan masa tu ibu kepada Nasir Khan ni offer kami untuk tidur dalam bilik dia. Dan masa tu kami tanyalah mak dia ni nak tidur dekat mana. Dan dia kata dia tidur dekat courtyard yang tidak berbumbung. Maksudnya mereka ni dekat luar ni, dia orang ni ada tempat-tempat lepak, ada katil yang tak ada tilam untuk mereka lepak. Malam pun mereka boleh tidur dekat situ. Masa tu kami rasa macam tak sampai hatilah nak biarkan ibu kepada Nasir Khan ni untuk tidur dekat luar ni. Tapi ibu dia insist. Ibu dia kata no, kena masuk juga. Dia okey je tidur kat luar. Dia kata dia dah biasa dah tidur dekat luar tu. So kami ni rasa bersalah lah kalau nak tolak kan. So kami pun terimalah, alhamdulillah. Dan satu malam kami tidur di rumah Nasir Khan. Dan pada keesokan harinya, saya cakap dengan Nasir Khan, kami nak singgah balik dekat Masjid Khatimah sebab dekat sebelah masjid tu ada madrasah. Dan kami nak memberikan sedikit sumbangan yang kami mampulah, sekadar yang kami mampu, ke madrasah bersebelahan dengan Masjid Khatimah tu. Dan masa tu kami berjumpa dengan Imam Salim dan memberikan sedikit sumbangan kepada madrasah beliau sebelum kami memulakan kayuhan ke arah New Delhi, alhamdulillah. Dan selepas itu kami pun teruslah kayuhan ke arah New Delhi. Dan pada waktu tu jalan dia agak cantik, tapi sesekali kami berjumpa juga dengan jalan yang baru dibuat. Dan masa tu memang sangat berdebu, menyebabkan kami batuk-batuk dan kami terpaksa tutup muka kami dengan kain lah. Okay, dalam perjalanan kami ke arah New Delhi, kami berhenti dekat satu traffic light. Dan masa tu Adilah tiba-tiba dia nampak ada seorang lelaki yang bawa satu kotak putih dekat belakang basikal dia yang tertulis perkataan Mohi dalam bahasa Urdu lah. Dan dia tulis mungkin dalam bahasa Jawi lah kan. Tapi dia tulis Mohi dan Adilah dia boleh baca. Dan Adilah kata, bang, ikan. Dan Adilah ni dia memang peminat ikan. So dia pantang nampak ikan mesti dia nak beli. Dan masa tu Adilah kata, tak abang, pergilah tanya, kok lah ada ikan, kita boleh makan ikan malam ni kan. Dan saya pun okey lah sebab AJK makanan dah suruh saya carilah kan. Dan masa tu saya bagi signal kepada orang yang bawa motor tu untuk ke tepi untuk saya nak bersembang dengan dia lah. Dan masa tu kami selepas traffic light tu bertukar hijau, kami pun ke tepi. Dan masa tu saya tanya dengan brother ni, ada tak ikan lagi kan. Dan masa tu dia buka kotak dia tunjuk memang dah kosong dalam kotak dia tu. Maksudnya memang sama ada dia tak ada hasil hari tu ataupun dah habis jual ikan dia pada hari tu. Dan masa tu kempunan lah Adilah, kami tak dapat ikan. Masa tu dia tak pandai pun nak sembang bahasa Inggeris. Kami sembang macam ayam dan itik lah. Alhamdulillah dia faham. Dan masa tu brother ni kenalkan diri dia sebagai Hamid lah. Dan Hamid ni dia ajak kami untuk minum chai. Dia kata chai dekat gerai berdekatan tempat tu lah. Dan masa tu kami bersetuju je lah sebab masa tu belum malam lagi. So kami pun okey lah nak join dengan dia kan. So kami pun singgah ke satu gerai di tepi jalan. Dan kami jarang untuk makan kat tepi jalan ni. Memang kami takut juga untuk keracunan makanan ni kan. Tapi sebabkan orang nak belanja, kita pun meraihkan lah. Masa tu kami lupakan lah tentang keracunan makanan tu kan. Semoga Allah memelihara kesihatan kami. Dan bila kami masuk dan duduk di dalam gerai tu, masa tu Hamid dia belikan makanan dan chai untuk kami lah. Dia orderkan chai, dia ambil manisan-manisan seperti rasgula, samosa dan jelebi. Dan masa tu ini adalah pertama kali kami makan makanan-makanan tersebut. Memang manis lah. Ni memang manisan dekat India. Sebelum ni kami tak pernah teringin pun nak rasa. Tapi bila orang dah belanja ni, kita makan lah. Makan samosa tu biasalah. Dekat Malaysia pun ada samosa juga kan. So boleh telan lagi. Rasgula pun alhamdulillah walaupun manis masih lagi boleh telan. Tapi ada lagi satu, nama dia adalah jelebi. Memang tak boleh telan sebab manis dia memang manis gila baby. Memang sampai ke otak lah manis dia kan. Saya kata lepas ni memang dah tak carilah jelebi sebab dia punya manis tu memang tak boleh nak handle. Dan masa kami tengah makan tu, kami cari kat mana Hamid. Waktu dia order tu, makanan sampai kepada kami dan dia hilang. Dia tiba-tiba hilang. Dan kami macam pelik lah, mana pula pergi Hamid ni, dia ajak minum tapi dia pula tak ada kan. So kami pun cepat-cepat lah makan, lepas tu minum sebab kami nak sambung kayu kan. Lepas habis makan, saya terus pergi ke kaunter dan tanyalah berapa harga dia untuk saya bayar. Dan dia kata tak apa, Hamid dah bayarkan. Lagilah saya pelik. Dah lah Hamid tu datang, saya ingatkan dia scam ke kan, datang untuk kami makan lepas tu kami bayar sendiri. Rupa-rupanya dia datang, dia ajak kami minum, dia bayarkan dan kemudian dia hilang. Dan saya rasa masa tu dia belanja kami menggunakan duit yang dia jual ikan lah. Dan masa tu tiba-tiba terfikir, kalaulah dia belanja kami adalah hasil daripada jualan ikan tu dan itu je duit yang dia ada, oh memang kejam lah kami pada waktu tu.
lepas kami bayar tu, kami pun tanyalah orang sekeliling kat mana masjid yang terdekat supaya kami boleh bermalam malam tu lah. Dan masa tu mereka kata ada satu masjid yang berdekatan dekat sini, nama dia Madinah Masjid. So kami pun kata okey lah. Waktu tu orang-orang dekat sekeliling ni semua berebut nak tangkap gambar dengan kami kan. Bila kita masuk dekat India ni, kita ni jadi macam artis lah kan. Dan waktu mereka semua nak tangkap gambar, tiba-tiba saya nampak seorang lelaki yang duduk dekat satu sudut di kedai tadi tu, dan muka dia sangat familiar, dan dia adalah Hamid yang belanja kami tadi. Saya terus panggil Hamid tu dan saya ajak bergambar sekali lah, sebab saya terhutang budi dengan dia lah. Dia dah belanja kami, lepas tu dia bagi kami makan, tapi dia tak makan, dia duduk kat luar. First time kami jumpa orang yang baik macam ni. Dia ni memang pemalu betul lah. Dia pemurah dan pemalu. Mereka ni orang ramai nak tangkap gambar dengan kami, tapi saya pula nak bergambar dengan Hamid ni kan. Masa tu kami semua masuklah sekali dalam satu gambar. Dan selepas kami bergambar semua, kami bersalaman dan ucap terima kasih pada Hamid ni, kami pun teruslah kayuhan ke arah Madinah Masjid. Waktu kami sampai ke Madinah Masjid, waktu tu dah maghrib, orang dah mula solat, dan macam biasa Adilah akan duduk kat luar untuk jaga basikal dan saya solat jemaah dekat dalam Madinah Masjid ni. Dan waktu habis solat tu, saya tanya kepada jemaah kat mana tempat perempuan untuk solat dekat masjid ni, yang saya tahu confirm tak ada punya. Dan masa tu jemaah semua kata memang tak ada tempat perempuan kat sini, dan seorang pun tak offer kat mana-mana untuk Adilah nak solat. So trik sebelum ni memang tak jadi lah. Dan masa tu saya pun hampa lah kan. Saya pun keluar nak beritahu Adilah yang dia tak ada tempat solat dekat sini. Masa tu tiba-tiba Adilah kata, bang, dah ada orang offer dah tempat solat, iaitu imam masjid tu sendiri offer pejabat dia untuk Adilah solat. Alhamdulillah. Dan waktu Adilah solat, saya pun bersembang lah dengan imam, dengan jemaah lain dekat situ. Saya tanya kat mana saya boleh pasang kemah dekat masjid ni, sebab saya tak ada lagi tempat tinggal, saya nak tidur dekat masjid ni, boleh tak? Dan masa tu mereka ni cakap sesama mereka, dan semua tak bersetuju untuk kami berkemah dekat masjid tu. Dan masa tu ada seorang lelaki ni, dia suggest untuk kami tidur dekat madrasah berdekatan dengan satu masjid lagi kat kawasan Kicha ni. Ni kawasan ni bernama Kicha. Dan selepas mereka semua solat Isyak, lelaki ni bawa kami ke madrasah tersebut lah, yang terletak di sebelah Masjid Gausia Rajvia. Nama dia agak pelik sikit. Dan waktu kami sampai tu, madrasah tu memang gelap, memang tak ada cahaya lampu lah, kecuali ada cahaya bulan lah. Tapi mereka ni buka lampu dan memang kelihatan madrasah tu sangat uzur. Dan dia hanya ada satu je tandas dekat luar, dan tandas tu memang tak ada pintu, ada langsir je. Memang kurang selesa lah. Tapi nak buat macam ni, itu je lah tempat yang ada. Tapi Alhamdulillah pada malam tu memang tak ada orang. Saya tanya dengan mereka, mana pelajar-pelajar dekat sini? Dan dia kata malam memang tak ada orang, mereka ni akan datang pada waktu siang untuk mengaji. Dan Alhamdulillah hanya kami berdua je dekat madrasah tu. Lepas tu kami bergambar dengan mereka bertiga yang hantar kami ke masjid tu. Dan kami pun, saya mandilah kat dalam toilet yang ada langsir je tu, dan saya terpaksa teman Adilah lah untuk dia mandi dekat dalam toilet yang tak ada pintu tu. Dan Alhamdulillah satu malam kami tidur di madrasah. Okey, so saya rasa sampai sini je. InsyaAllah saya akan kongsikan lagi cerita di episod yang akan datang. Tapi sebelum tu ada sedikit hikmah daripada saya. Buatlah baik kepada semua orang, termasuk orang yang kita tidak kenali, tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Boleh jadi orang yang kita bantu tu tidak membalas kebaikan kita, tapi Allah hantar orang lain untuk membalas kebaikan kita. Dan usahlah berputus asa dalam melakukan kebaikan. Okey? So sehingga di sini sahaja untuk episod kali ini. Sebelum tu, bagi siapa yang belum subscribe, please subscribe, dan jika anda sukakan video ini, please klik like dan tinggalkan komen di ruangan komen. InsyaAllah bagi siapa yang nak wakaf, saya masih lagi buka untuk wakaf ke sekolah-sekolah dan madrasah-madrasah tempat yang kami lalui. InsyaAllah saya akan update dari semasa ke semasa melalui video shorts, InsyaAllah. Sehingga kita berjumpa lagi, saya Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.